Kembali lagi dalam Ispunyo dan jangan lupa support Ranting Studio. So kali ini aku akan share sedikit pengalaman berkenaan dengan study in architecture. Baru-baru ni memang ramai student yang cuba untuk apply UPU lah. Jadi dalam bidang ni kalau boleh elak lah. So pertama sekali aku akan cerita sedikit berkenaan dengan kehidupan di universiti yang memang sangat berbeza daripada orang lain. Sebenarnya aku ambil architecture ni pun bukan sebab aku minat sangat, maybe gitu, tapi lebih kepada macam untuk mengelak daripada belajar biologi, kimia gitu, math. Okay, ini pengalaman waktu degree study in UTM Skudai Johor. So apa yang benda yang menarik masa universiti dulu ialah selalu stay up. Okay, kita orang hidup berdasarkan deadline design. So dalam design ni sebenarnya ada deadline. Contoh dibagi sebulan ni kena siap sekian drawing ni. So kita orang kena patuh dengan deadline tu. Tak kira lah tidur studio apa, huha dulu, baru kena buat. Okay, time tu lah baru rasa macam kehidupan yang korang ni asabiah. Terlalu kuat dengan kawan-kawan begitu. Bila berjumpanya macam yalah, sudah stay sama-sama, tidur sama-sama. Okay, itu jadi isu lain pula. Masak sama-sama. Oh, maksudnya ni lah, makan sama-sama apa semua tu. Sebab kita orang ni tinggal di hostel pun, di bilik sendiri tu untuk tidur saja. Kalau tidak tidur pun untuk simpan pakaian, untuk cuci pakaian, itu ya. Yang selebihnya kita orang tinggal di studio. Itu kebanyakan orang lah yang jenis yang memang kiasu punya orang. Kiasu punya orang memang tinggal studio lah. Sebab apa? Sebab dia mau tengok desain orang lain. Bila dia tengok desain orang lain, dia boleh ambil desain orang ni. Dia tengok, oh orang ni banyak dia punya desain ni, ada 10 drawing. Oh yang ni pula ada dalam 2 drawing begitu. Okay, aku pula mau 12 drawing. Gitu. Yalah, dikira aku ni pun kiasu lah juga dulu. Tahu kan terminologi kiasu tu apa? Kiasu ni memang yang melebihi dari orang lain. Itu definition dia. So itu salah satu kehidupan di dalam bidang architecture ni. Second thing is dia banyak aktiviti bersama architecture sendiri juga. Contoh macam bila dapat bersama-sama tu, jadi rapat lah between junior and senior tu. Sebab selalu ada aktiviti. Arkitek punya event lah setiap tahun. Apa yang aku discover di dalam bidang architecture ni, bukan sahaja korang buat architecture, seperti videografi, begitu jual-jual. Mungkin itu salah satu subjek di universiti lah juga, menjual-jual di satu curriculum dorang lah juga. Selain daripada tu, video lah kan, short film apa semua tu. Macam benda ni macam multimedia pula. Itu salah satunya lah. Macam aku ni terlari sikit daripada architecture, tapi yang bestnya pasal architecture ni, dia sentiasa bersaing. Maksudnya bukan korang kena baca buku ni untuk hafal ni untuk exam. No, bukan untuk begitu. Tapi untuk korang try untuk to be the best, out of the best, begitulah. Lepas tu dalam architecture ni pula, setiap kali habis deadline tu, kita orang ada pula kena bagi presentation cakap dengan juri lah, panel dalam 3 orang 4 orang begitulah. So bila part itu, itu yang paling rasa macam lemas badan lah, disebabkan yalah kena fikir deadline tu, dalam masa sama kena betulkan drawing lagi apa semua tu, sampai tahap kau penat pun macam dulu aku memang penggemar gila minum kopi, tapi macam terlalu banyak kafein tu mengubah rutin balik ke arah teh pula. Itu yang gigi kuning tu. Entahlah, tidak kaitan pun. Tapi yang penting tu lah, benda yang paling menakutkan dalam architecture ni, bila masa kau mau presentation di depan juri tu, panel, situlah kau rasa macam dunia hancur. Tapi bila kau try untuk present kau punya design apa semua tu kan, dalam 1 minit 2 minit gitu, otomatik kau akan pandai bercakap. Sama ada kau guna teks ataupun tidak, tapi kau macam get into it. Gitulah. Tapi selepas tu bila kena tembak, habislah, hancur hidup. Begitulah.
Kenapa mati nih? Lepas tu yang bestnya architecture ni, macam kami punya batch ni kan, yang bagian ialah batch lama ni, ada satu program dinamakan Teroka gitulah, trekking something gitu. Itu masuk dalam kami punya 1 hour credit. So benda tu ialah untuk mendaki gunung. Wah, itu paling best tu. Mendaki gunung tu dijadikan sebagai subjek. Oh, macam setiap tahun mau ambil subjek tu sebenarnya. Tapi yalah, UTM kan lebih ke university kan lebih kepada academic. So benda tu kenalah something yang ilmiah. Jadi sebab itulah benda tu yang instead of naik gunung dijadikan juga sebagai charity. So sebab itulah setiap mid sem memang dah akan balik rumah sebab kita orang akan naik gunung. Mid semnya naik gunung, mid semnya naik gunung, kumpul duit. Cara untuk kumpul duit minta mak bapak ataupun dah bagus itu, ataupun carilah beasiswa ataupun PTPN not recommended lah, memang penat berhutang. Ataupun kalau boleh buat side job, time tu aku ada buat side job juga, wedding. So daripada duit wedding tu aku convert kepada pergi melancong sana sini lah, naik gunung. Okay. Lepas tu dalam bidang architecture ni juga setiap tahun korang akan ada workshop, architectural workshop. Itu event tu untuk seluruh universiti di seluruh Malaysia, termasuklah juga Indonesia, Brunei. Gitulah, kadang-kadang dorang cuba untuk invite universiti luar lah juga untuk masuk dalam event tu. So dalam event tu lah benda yang paling best ialah mencari jodoh. Dan disitulah aku terjumpa jodoh aku juga daripada event tu. Okay, nombor panjang cerita pasal tu, mau cerita tempat lain. So dalam event tu korang akan discover untuk membuat tarian dan pasal-pasal bah. Dalam architecture ni kau perlu mahir dalam bidang tarian, bidang video, creativity. Creativity itu memang common lah. Creativity dari segi macam mana kau bertukang, bagian electrical apa semua tu. Semua kau kena tahu. Tapi baguslah benda tu sebagai kau punya common sense. Lepas tu kau punya life pun sama jugalah. So itu yang aku macam aku agak happy lah juga masuk dalam bidang architecture untuk study lah. Untuk study memang best sebab memang tak berhenti, ada aktiviti ya. Setiap itu ada aktiviti. Memang kita orang ni full of activity. Tapi untuk belajar memang out of service. Jadi kena pandai seimbang lah sebab timing kita orang ni memang ada 48 jam sehari. So daripada segi design tu pula, yang ini aku akan masukkan bahagian part bila korang dah sampai tahap master. Sebab nanti lepas degree memanglah korang kena ambil kerja dalam setahun begitu, setahun 2 tahun. Tapi kebanyakan orang selepas setahun tu memang terus quit study, nombor sambung part tu, terus sambung kerja. So bagi aku sebenarnya macam rugi lah juga. Sementara aku masih muda tu, kau try lah untuk study sampai kau habis. Entah sampai habis bila tu. Sebab ada lagi PhD jadi kalau ada peluang tu sambunglah study. Kalau tidak peluang tu tidak apalah. Kalau tidak ada tidak apalah. Okay. So di sini aku ingin share lah, bila sampai ke tahap master tu segala macam erti persahabatan yang huha-huha sangat tu semakin pudar lah. Sebab bila sampai master tu kau akan sendirian, banyak yang sendiri begitu. Sebab benda ni lebih fokus kan, lebih tight. So benda tu macam kau susah untuk catch up lah juga. Tapi time tu lah kau perlu kumpul kau punya comrades lah juga untuk survive. Tapi yang penting sekalian macam dari segi design tu aku dah boleh capai banyak lah sebab kurang sikit bagian design ni. Tapi kena banyak buat research, lepas tu tengok dengan senior, jumpa senior selalu. And yang paling penting ialah korang selalu practice korang punya software skill, korang punya tangan punya skill gitu, supaya biasalah dalam masa yang singkat tu bila kena suruh bagi sketches untuk buat salah satu design tu, contoh kena buat office, direct boleh tahu okay, ini dan korang kena tahu
prinsipal apa yang korang kena guna untuk bidang tersebut. Itu sedikitlah unsur bagian architecture ni. Yang tu aku akan sentuh kemudian dalam video next. So ini just aku cerita pengalaman dalam architecture. Okay. So habis sudah bahagian degree, kerja sikit, master, lepas tu sekarang bekerja terus. Keluar daripada master mungkin mau PhD, anda tahulah. Tapi macam aku sekarang ni, situasi akulah sendiri. Selepas habis master tu aku terus kerja. So cari gitu. Dia punya struggle study dengan kerja sebenarnya sama. Dia punya cara kita bekerja di masa degree dulu, untuk meet the deadline sama dengan kita bekerja. Itu kelebihan dalam bidang architecture ni. Apa yang kita study tu, itulah yang kita kerja. Tapi dalam masa yang sama itulah kita boleh buat side income. Kejam kan? Tapi itulah, in reality dalam bidang architecture ni kau kena ada passion lah. Passion tu satu, lepas tu satu lagi kesabaran tu amatlah penting. Kalau kau betul-betul mau jadi AR, macam aku sendiri ni, aku dah tahu lah hala tuju sebenarnya, hala balau jadi benda lain pula, jadi YouTuber lah, streamer lah, jual itu jual ini, entah apa mau jadi. Maybe itu disebabkan pengaruh office juga. Kalau office tidak memberikan peluang yang banyak untuk kau discover more about architecture, memang susah juga kan. Satu lagi disebabkan klien ni umpama kau punya panel lah, ataupun kau punya lecturer, dia minta semua fail gitu. Klien ni benci kita, developer pun benci kita, semua salahkan kita, tapi kita yang kena bertanggung jawab. Begitulah. Tapi kena ingat juga lah, masa study dulu, lecturer yang bukan dalam bidang architecture semua benci kita orang. Contoh macam lecturer English, walaupun aku hancur English, tapi makin hancur lagi oleh lecturer tu. Dah lah mau cakap apa-apa, tapi sedih lah kena cakap begitu. Okay, satu benda lah yang aku mau beritahu sini. Kalau dalam bidang architecture ni, situlah kau jumpa komputer dan laptop yang semua gila-gila bagus. Diorang punya setup. Kau tahu kenapa? Sebab kononnya semua komputer diorang ni perlukan high spec punya ni software. Yalah, memang betul lah, segala rendering, segala apa semua tu perlukan benda yang mahal. Tapi disebabkan itulah kita orang punya macam budget, segala costing untuk study tu makin tinggi. Costing untuk study begini tinggi, bila kerja gaji begini, gaji gini, kos belajar begini, bila mau bayar balik semua macam begitulah. Macam tiada keseimbangan dalam bidang architecture ni, melainkan kita sendiri menjadi AR. Bila jadi AR barulah senanglah hidup. Dah lah juga senang hidup, botak lah juga sekarang ni pun lah. Begitulah kesudahannya. So kesimpulannya untuk hari ini, sekiranya kamu berminat untuk ambil dalam bidang architecture ni, be prepared. Okay, jangan ingat bidang architecture ni senang. Dia senang mungkin bahagian design, tapi susah bahagian social. Satu masalah bahagian persaingan. Ketiga bahagian bias. Kadang-kadang benda tu macam favoritism lah, benda yang memang kita mau elakkan. Favoritism tu satu benda. Satu lagi penjilat. Penjilat tu malah semua cerita, itu perkara biasa tu yang berlaku di office aku pun sekarang, di mana-mana aja lah. So good luck everyone. Jumpa lagi di episode yang akan datang yang lebih kepada design. Design memang tidak lah.